أرسل ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah. Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita. Masih lagi diberi kesempatan sama-sama kita mengisi hidup kita dengan amal yang baik. Moga-moga ruang dan peluang untuk sama-sama kita beramal soleh Allah Ta'ala berikan sampai ke akhir hayat kita, insyaAllah. InsyaAllah hari ini kita sambung perbincangan kita dalam surat tadabbur kita. Hari ini insyaAllah dalam surah At-Tur. Surah At-Tur. Sambungan kita pada ayat yang ke-21. InsyaAllah. Okey, kita sambung ayat yang ke-21 daripada surah At-Tur. Jadi jom sama-sama kita merujuk Al-Quran Al-Karim untuk sama-sama kita menghayatinya, insyaAllah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Okay, kita tengok dulu ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman dan keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, nanti mereka akan kami, kata Allah, pertemukan dengan keturunannya itu, dan tiada kami kurangi pahala amalan mereka barang sedikit pun. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami, yakni Allah, berikan tambahan kepada mereka dengan buah-buahan dan daging mana-mana yang mereka ingini. Di dalam syurga mereka bertukar-tukar piala atau bekas minuman yang isinya tidak mengandungi cakap-cakap kosong dan tidak pula mengandungi dosa. Dan mereka dikelilingi oleh anak-anak muda ataupun pelayan milik mereka. Bentuknya bagaikan mutiara yang tersimpan dengan baik. Dan sebahagian mereka dengan sebahagiannya datang berhadap-hadapan saling tanya-menanyakan. Kata mereka, sesungguhnya kami dulu semasa berada di kalangan keluarga kami berasa ketakutan. Maka Allah berikan kurniaan kepada kami dan memelihara kami daripada siksaan api neraka samum. Sesungguhnya kami semenjak dulu lagi menyembahnya, yakni Allah. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi penyayang. Jadi tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita tengok bagaimana kurniaan dan kemurahan Allah kepada hamba-hambanya di atas apa yang mereka lakukan semasa di dunia, maka balasannya di hari akhirat kelak. Allah Ta'ala bagi tahu tentang kurniaan kemurahannya, anugerah kelembutannya kepada semua makhluknya serta kebaikannya. Bahawa jikalau orang-orang beriman diikuti oleh keturunan mereka, maka mereka akan dipertemukan dengan nenek moyang mereka di suatu tempat meskipun amal perbuatan mereka tak sampai pada amal perbuatan nenek moyang mereka. Agar nenek moyang mereka itu berasa senang dengan kehadiran anak-anaknya di sisi mereka, di tempat kediaman mereka. Mereka dikumpulkan dengan cara yang paling baik. Yakni orang-orang yang punya amal yang kurang akan ditinggikan darjatnya melalui orang yang amalnya sudah sempurna. Dan hal itu sama sekali tidak menjadikan amalannya berkurang dan kedudukannya menurun sehingga terjadi sama antara orang itu dengan orang yang tinggi darjatnya. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman tadi, Al-haqna bihim dzurriyyatahum,
Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Wama alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amalannya. Okey, jadi ini di antara kenikmatan dalam syurga yang Allah Taala janjikan. Iaitu tuan-tuan, bagi mereka-mereka yang beriman, dan syaratnya juga keturunan mereka pun beriman, ahli keluarga mereka, keturunan mereka beriman, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pertemukan kita lagi di syurga. Tuan-tuan, saya yakin dan percaya kita dalam ni masing-masing ada kisah, kan? Telah terpisah dengan ibu, terpisah dengan ayah, terpisah dengan anak, terpisah dengan ahli keluarga yang telah pergi dahulu daripada kita. Maka tuan-tuan, doakan moga-moga sama-sama suatu hari nanti kita dapat dipertemukan lagi dengan ahli keluarga kita. Kadang-kadang hari pertama meninggal tu masya-Allah, kan? Contohlah mak meninggal. Saya kata saya lah, kan, mak meninggal. Jadi bila mak meninggal ni, duk teringat Allah lebih 30 tahun duduk dengan mak. Kan? Ada pula kadang-kadang ada mungkin sejarah-sejarah sikit, kan? Tak sempat nak buat begini dengan mak, tak sempat. Tetapi jasad yang terbujur kaku itu tidak lagi akan boleh bersama dengan kita yang sedang hidup ini. Kan? Dia telah berada dalam satu alam yang lain yang terpisah daripada kita. Dia tak akan balik. Kan? Nak kata balik malam-malam ke roh itu, tak. Memang duduk alam yang lain. Barzakh tu kita kata sempadan. Kan? Ada batasannya. Maka kita masih lagi berpeluang untuk bertemu bila nanti tuan-tuan, ibu ayah sekalian, iaitu di syurga Allah. Maka ayat ini menceritakan bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah yang boleh pertemukan balik ahli keluarga, keturunan yang mungkin kadang-kadang jaraknya jauh. Tetapi Allah Ta'ala boleh pertemukan. Lalu bagaimana pula kalaulah di kalangan ahli keluarga itu, keturunan itu darjatnya berbeza. Contoh, atuk dia ni seorang alim ulama, kan? Cucu dia ni biasa-biasa je. Tapi beriman, selagi mana tidak syirik, adanya iman, maka Allah Ta'ala boleh angkat kedudukan si anak cucu yang mungkin makamnya tadi rendah, boleh diangkat untuk bersama dengan nenek moyangnya. Allah Ta'ala tak akan turunkan hak atas ke bawah. Tapi Allah Ta'ala dengan kemurahannya, rahmat dan kasih sayangnya boleh angkat. Semata-mata kerana apa? Nak menyenangkan ahli syurga tadi yang tinggi darjat tadi, nak bagi mereka rasa puas hati dan sempurna. Allah Ta'ala permudahkan ahli keluarganya menemaninya. Masya-Allah, ni antara apa? Antara rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi Allah ni bab nak bagi lebih, ya. Nak kurang, tidak. Kan? Jadi macam kita sebut tadilah, walaupun darjatnya pada asalnya berbeza, tetapi rahmat dan kasih sayang Allah hak rendah tadi boleh diangkat untuk duduk bersama dengan orang-orang yang tinggi darjatnya. Maka ini antara apa? Janji Allah kepada hamba-Nya yang beriman. Syaratnya tuan-tuan, hamba tadi beriman. Anak cucu ataupun keturunannya beriman. Tak bolehlah kalau tiba-tiba kafir, akan ada batasanlah di antara iman dan kufur. Jadi syaratnya beriman walaupun mungkin berbeza darjat di dalam syurga nanti. Tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Allah Ta'ala akan meninggikan darjat keturunan seorang mukmin seperti dirinya meskipun mereka berada di bawahnya dalam amal perbuatan agar dia senang dengan kehadiran mereka. Dan kemudian dibacakan walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Jadi kata Ibn Abbas, Allah Ta'ala tinggikan darjat. Macam tadilah kita sebut, Allah Ta'ala tinggikan darjat seorang itu, Allah Ta'ala tinggikan darjat keturunan seorang mukmin seperti dirinya meskipun pada asalnya mungkin ahli keluarganya berada darjat yang bawah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak bagi orang hak tinggi darjat tadi senang. Kan? Dia ni special, kan? Special request. Jadi special request ni kadang-kadang kita kata benda yang asalnya tak dapat boleh dapat. Tuan-tuan. Semata-mata kan apa? Dia ni dah VVIP sangat dah di syurga. Maka dia bila dia request, orang hak asalnya tak VVIP macam dia pun boleh duduk makan sekali. Contohnya, gambarannya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok lagi apa yang disebut oleh
yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir daripada Ibnu Abi Hatim daripada hadis Sufyan bin Tsauri. Dia kata hal senaja juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir daripada hadis Syu'bah daripada Amr bin Murrah. Dan adapun mengenai firman Allah walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum tadi, dan orang-orang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Kata Ibnu Abi Hatim menceritakan daripada Ibnu Abbas, dia berkata mereka adalah keturunan orang mukmin yang meninggal dunia dalam keadaan beriman, meskipun tempat tinggal orang tua mereka lebih tinggi daripada tempat tinggal mereka, namun mereka dipertemukan dengan orang tua mereka tanpa mengurangi sedikit pun amal perbuatan mereka. Demikian pula dikemukakan oleh Sya'bi dan sebagainya. Okey. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah suatu kurniaan Allah yang diberikan pada anak-anak keturunan kerana berkat perbuatan amal orang tua mereka. Masya Allah, berkat perbuatan amal orang tua ni kita tumpang, Masya Allah. Kan? Sebab itu kalau Ibu Ayah ingat, saya pernah sebut, orang-orang dulu ni, orang-orang yang soleh, kebaikannya boleh sampai kepada beberapa keturunan di bawah. Saya bawa contoh. Tuan-tuan masih ingat cerita yang begitu masyhur, iaitu cerita tentang perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kan di sebuah kampung ataupun bandar tu, bila Nabi Khidir orang kata sampai, kalau ikutnya kampung ataupun bandar tu orang-orang kedekun. Tetapi Nabi Khidir boleh pula tolong untuk bantu baiki tembok di situ. Kan? Sebab tu Nabi Musa rasa pelik. Yang tadi di sebelum itu, Nabi Musa dengan Nabi Khidir naik sampan, naik free. Boleh pula Nabi Khidir bocorkan sampan, hak bagi free. Tiba-tiba di sebuah kampung, di negeri orang kata orang yang kedekut ini, baik pula, rajin pula Nabi Khidir pergi baiki tembok kat situ. Patut minta upah je lah pada pandangan Nabi Musa. Tapi kata Nabi Khidir, kan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Okey. Kata Nabi Khidir, kan, tembok ini milik dua orang anak yatim di negeri ini atau di bandar ini, di kampung itu. Dan di bawah runtuhan tembok itu ada harta milik mereka. Dan disambung lagi, wa kana abuhuma salihah, dan ayah mereka ialah orang yang soleh. Tuan-tuan, kalau kita fikir logik kita lah kan. Kalau Nabi Khidir tak cerita ayah dia soleh ke, keturunan soleh pun, selesai dah masalah yang ditanya oleh Nabi Musa. Kenapa yang kamu angkat tembok tadi? Kan? Nak cerita ada harta peninggalan anak yatim. Tapi bila ada wa kana abuhuma salihah, ayah mereka ataupun nenek moyang mereka inilah orang yang soleh, maka ulama bahas. Sehingga kan di antara kesimpulan yang menarik, kata Imam Qurtubi, Allah Ta'ala menjaga orang soleh pada diri mereka, juga keturunan mereka sekalipun jauh ke bawah. Kata Imam Suyuti, sesungguhnya seorang anak dijaga kerana kesolehan ayahnya. Jadi tuan-tuan, ulama kata, di antara anak yatim yang Nabi Khidir nak tolong harta peninggalan mereka yang untuk mereka tu, dengan Abu Huma yang dikatakan ayah tu sebenarnya jarak je 7 keturunan. Tapi tuan-tuan, orang yang soleh, Allah Ta'ala jaga dia dan zuriat keturunannya walaupun jauh ke bawah. Tuan-tuan, itu dalam soal apa? Soal keduniaan. Maksudnya apa? Harta yang nak mereka gunakan semasa mereka hidup. Nak cerita kesolehan ayah ataupun nenek moyang dulu, Allah Ta'ala bagi kebaikan pada dia sampai anak cucu je dalam hal hidup dunia. Dan juga kesolehan ayah ataupun nenek moyang dulu menyebabkan Allah Ta'ala boleh angkat darjat anak cucu dia yang pada asalnya tak sama dengan dia. Sehingga mereka dipertemukan di syurga dalam ayat yang kita bincangkan tadi. Jadi tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kita ni dapat baik-baik, dapat nikmat rezeki ni bukan semata-mata kita. Ni muhasabah. Kadang-kadang kita duk rasa kita gah. Kan? Jangan jadi seperti Qarun. Qarun, bagaimana Bani Israel tegur dia, la tafrah. Jangan kamu bangga diri. Kata Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini yang disebut dalam surah Al-Qasas
Aku ni dibagi semua ini kan, sebab apa? Kerana ilmu yang ada pada diri aku. Aku diberi kekayaan semua ni kerana ilmu yang ada pada diri aku. Jadi Qarun dia anggap dia dapat hari ni sebab dia. Tuan-tuan, kita tak tahu. Barangkali banyak kebaikan-kebaikan yang kita sedang nikmati hari ni bukan sebab kita pun. Rupa-rupanya sebab adalah dulu kan, nenek moyang kita tinggal lebih kurang kan. Kerana baiknya nenek moyang kita. Hari ni kita dihormati kadang-kadang bukan sebab kita bagus. Kadang-kadang orang kenal, oh dia ni cucu kepada haji sekian-sekian ni. Orang respect. Nak katanya tuan, orang soleh ini dia memayungi kan, orang baik ni dia memayungi sampai kadang-kadang benda yang kita tak boleh bayangkan. Ibu ayah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu dalam bab kita menumpang orang atas. Tetapi ada satu pula situasi yang lain, kita menumpang orang bawah. Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis, hadis Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau tadi kita sebut tentang bagaimana kurniaan Allah yang Allah Ta'ala bagi kepada anak keturunan disebabkan kesolehan ibu ayah kepada nenek moyang dia. Adapun ada lagi kurniaan Allah yang diberikan kepada para orang tua disebabkan berkat doa anak keturunan mereka. Dia ada timbal balas. Kan? Adapun bagi orang tua ataupun kita kata mak ayah, nenek moyang, kadang-kadang keberkatan itu daripada apa? Doa anak yang soleh. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, Nabi SAW pernah bersabda, innallaha la yarfa'ud darajata lil 'abdi salih fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan meninggikan darjat bagi seorang hamba yang soleh di syurga. Lalu dia bertanya, dia berkata, wahai Tuhanku, dari mana aku dapat ni? Yang aku ditinggikan darjat sampai tahap ini daripada mana? Maka Allah Ta'ala jawab dengan istighfar, yakni permohonan ampun anakmu untuk kamu. Jadi tuan-tuan, ini muhasabah sama-sama lah, saya sendiri dan kita bersama. Pasti dan pasti di saat kita mati, itu yang kita harapkan. Tetapi tuan-tuan, apa yang kita harapkan di saat kita mati itu mesti diusahakan semasa kita hidup. Contohlah, kalau kita sebut tentang hadis yang diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, bila mati anak Adam terputus segala amalan kecuali 3 perkara, antaranya berkaitan dengan sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dan juga anak soleh yang mendoakan. Okey, sedekah jariah kita buat bila? Masa kita hidup. Ilmu yang kita manfaatkan, ilmu yang kita ada, tak kiralah tak semestinya ilmu dari sudut bidang agama, benda-benda baik yang kita kongsikan, selagi mana dimanfaatkan, maka kita dapat saham tuan-tuan, walaupun kita telah mati. Jadi benda ni kita buat bila? Masa kita hidup. Yang ketiga ni nampak macam ini bukan urusan kita, ini urusan anak kita yang akan doakan kita. Tuan-tuan, nak dapat anak soleh yang akan doakan kita ialah ada usaha masa kita hidup. Jadi tuan-tuan, kita yang masih hidup nak kena usaha tadi. Dan kita pun pernah mendoakan mak ayah kita. Kita doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kan, ampunilah dosaku dan juga kedua ibu ayahku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku semasa aku kecil. Dia minta pada doa untuk mak ayah kita. Dan kita pun esok-esok berharap bahawa anak kita pun akan doakan demikian pada kita. Minta apa? Minta Allah ampun, Allah Ta'ala kasih sebagaimana kita kasih anak masa kecil. Jadi, masa anak kecil kita kena mencurahkan kasih sayang dengan harapan tepatlah. Kalau contohlah kita tidak mencurahkan kasih sayang semasa anak-anak kecil, macam mana dia nak doa, ya Allah kasihanilah mak ayahku sebagaimana dia mengasihiku masa kecil. Tapi dia tak kasih pun. Contoh kan. Jadi, sebab tu kita kata bila kita berdoa ada timbal balas nasihat untuk kita. Kalau kita nak anak kita pun mendoakan kita sebagaimana kita mendoakan mak ayah kita, kita mesti berbuat baik semasa mereka, sejak mereka masih kecil. Dalam bab berbuat baik ini bukanlah semata-mata belai belakang, tapi termasuklah memberi pendidikan yang baik, memberi nasihat-nasihat yang baik. Moga-moga timbal balas daripada itulah yang kita dapat ialah doa, sebagaimana terkejutnya seorang ahli syurga yang Allah tinggikan darjat, dia pun heran macam mana dia boleh tinggi darjat sampai tahap ini. Rupanya kerana istighfar anak yang soleh.
Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kita nak kena cabar diri, saya sendiri dan kita semua, macam mana kita berusaha melahirkan anak-anak yang soleh ini. Moga-moga mereka akan meninggikan darjat kita di syurga Allah, insya-Allah. Tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung ayat tadi. Bagaimana Allah Taala menyebut kullu mri'in bima kasaba rahin. Kan? Bahawa tiap-tiap manusia tergadai ataupun terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi setelah Allah Ta'ala cerita tentang kedudukan kurniaan, iaitu angkatnya darjat keturunan ke darjat yang tinggi tanpa melalui amal perbuatan yang dapat menghantar mereka ke tingkat itu, kita kata dalam bab tumpang tadi ni, menumpang kebaikan orang, tumpang doa orang. Lalu Allah Ta'ala sebut pula tentang keadilan Allah, di mana Allah Ta'ala tidak akan menimpakan siksaan kepada seorang pun atas dosa dan kesalahan orang lain. Jadi tiap benda tadi, bab benda yang dosa, benda yang tak elok tadi, Allah Ta'ala akan balas setimpal dengan apa yang diusahakan oleh kita. Tapi dalam bab kebaikan, tuan-tuan, rahmat dan kasih sayang Allah, tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok bagaimana pemurahnya Allah, kan, hak buat baik tu dah lah digandakan. Tapi kadang-kadang dalam kes macam cerita tadi, tuan-tuan, kita boleh tumpang pula kesolehan orang lain. Masya Allah. Kita tumpang pula hasil doa orang pada kita. Maka ini adalah kemurahan Allah dan keadilan Allah dalam bab membalas amal-amal buruk. Allah Ta'ala tidak bebankan kita menanggung kesalahan orang lain. Sebab itu kita kata apa yang dibuatkan oleh orang-orang yang bukan Islam, contohnya orang Kristian, kan, ada isu dosa warisan. Jadi benda-benda begitu yang kita tengok, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, tidak ada dalam agama kita. Hakikatnya kita menanggung dosa sendiri kita dan kita mesti, orang kata, berusaha menjalankan amanah kita sebagai hamba. Tapi adalah isu lain, iaitu kenapa pula ni anak buat salah, mak dia pula nak kena ni. Dalam kes-kes tu kalaulah kita kata berpunca daripada kesalahan mak ayah yang tidak menyampaikan ataupun tidak menegur ataupun tidak memberi nasihat. Itu adalah isu yang lain. Okey. Kemudiannya Allah Ta'ala cerita lagi dalam bab kemurahan Allah. Dalam bab kemurahan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita lagi dalam ayat yang keseterusnya. Dan kami, kata Allah, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun, dan kami, yakni Allah, berikan tambahan kepada mereka dengan buah-buahan dan daging mana-mana yang mereka ingini. Jadi Allah Ta'ala sebut antara kenikmatan. Antara kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan dalam syurga, iaitu buah-buahan dan daging daripada segala jenis yang mereka inginkan. Maksudnya tambahan tadi sama ada buah ataupun daging daripada binatang-binatang yang mungkin menjadikan orang berselera dan menarik hati. Selera ni kita kata masing-masing, kan. Ada orang mungkin dia tengok kambing lalu, kan. Oh, dia terbayang dah kambing golek, kan. Ada orang tak boleh tengok kambing, saya kambing tak boleh makan resap pening, kan. Ada orang dia mungkin teringin nak makan landak. Ada orang, tengok landak tak lalu. Ada orang, landak sedap, kan. Jadi benda yang diinginkan itu di dunia. Maka di syurga nanti Allah Ta'ala bagi apa yang diingini. Di dunia ni kalau ikut teringin, banyak benda yang kita teringin. Ada yang kita teringin tapi kita tak mampu. Dengar orang cerita lah daging wagyu lah apa semua tu, kan. Kita nak makan daging kotak juga contoh, kan. Tapi teringin tu ada. Tapi di syurga nanti teringin ada, benda itu akan sampai. Begitu juga dalam bentuk buah-buahan tadi. Tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan dalam Quranul Karim, cerita tentang kenikmatan misalnya, biasanya disentuh tentang perkara-perkara yang menjadi suatu kelaziman, benda itu diingini oleh orang. Contoh, Quran diturunkan kepada Nabi SAW, disampaikan kepada masyarakat Arab. Ini dalam permulaan ataupun awal hijrah, awal dakwah. Mereka pada ketika itu ada yang keras dan sebagainya. Dan Quran menceritakan benda-benda yang memang diingini secara naluri fitrahnya. Contoh, orang di negeri-negeri yang kering, panas ni, bila sebut buah,
Ini satu benda yang nikmat. Di Mekah dia bukanlah sebuah tanah yang subur, kan? Tapi ia menjadi suatu benda yang nikmat bila boleh makan buah, kan? Jadi kita kata sesuai dengan kehendak. Sama juga bila Quran menceritakan tentang dalam syurga ada sungai. Jadi orang-orang yang berada di kawasan-kawasan yang kering, kawasan-kawasan yang panas memandang ianya selari dengan kehendak fitrah yang berlaku dalam hidup mereka. Jadi banyak benda yang sebenarnya kita tengok tawaran-tawaran syurga yang begitu manusiawi dengan sesuai dengan kejadian ataupun kehendak kita sebagai manusia. Kemudiannya di dalam syurga dia sebut yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim. Dalam syurga mereka minum bertukar-tukar gelas daripada jenis minuman arak yang sangat lazat rasanya dengan riang gembira seperti riangnya penggemar-penggemar minuman keras yang ada di dunia, tetapi tidak mengandungi kata-kata kosong ataupun ucapan kotor yang menjatuhkan maruah bila meminumnya, dan tidak pula mengandungi dosa seperti halnya orang-orang yang minum arak. Jadi kita kata ini antara kenikmatan dalam syurga, kan? Kita fikir kenapa arak? Kan? Kita tak rasa nak minum arak, rasa jijik. Kenapa cerita dalam syurga ada arak? Tuan-tuan, ada manusia-manusia di dunia ini yang menganggap arak ini minuman kelas atasan. Kalau setakat minum air mineral tu biasalah. Fresh orange itu orang kebanyakan, tapi minum arak. Arak pula bukan yang biasa-biasa Carlsberg Tiger duk jual dekat 7-Eleven tu. Dia jenis vodka, kan, jenis nak bacuh dia pun ada cara dia, kan. Jadi ada orang memandang arak ini minuman kelas atasan. Okey, bagi sebahagian orang. Maka Quran, pendekatan manusiawi Quran kepada golongan tertentu, kalaulah kamu memandang arak itu adalah minuman golongan kelas atasan, dalam syurga nanti ada arak. Tapi arak dalam syurga lebih baik daripada apa yang kamu bayangkan. Jadi kalau kamu nak berada pada tahap itu, kamu kena beriman. Jadi ada bahasanya kepada orang-orang tertentu. Jadi ada orang yang jenis menganggap arak ini sebagai minuman kelas atasan. Maka datang Quran menceritakan bahawa dalam syurga nanti ada arak, yang araknya tidak seperti arak-arak di dunia. Bahkan ianya adalah benda yang baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Qatadah, Allah memurnikan keadaan arak itu di akhirat berbanding daripada kekotoran arak yang ada di dunia, dan juga bersih daripada mudaratnya. Orang yang meminumnya tidak akan berasa pening, mabuk, sakit perut ataupun hilang akal. Dan Allah mengkhabarkan bahawa arak itu tidak menyebabkan orang bercakap kosong yang tidak berfaedah, atau yang bawa kata-kata lucah, kotor, malahan mensifatkannya amat bagus rupanya dan sedap rasanya. Jadi kita sebut tadilah, kalau orang yang minum arak di dunia, bila dia mabuk, Masya Allah, dia dah muntah. Saya ada sepupu bawa Grab, kan, part time masa tu, kan. Jadi dia pernah bawa orang bukan Islam lah, orang asing, pelancong lebih kurang tak silap. Bila balik daripada, rupanya dia mabuk saja, tak perasan. Bila dia muntah dalam kereta, Allahu Akbar, tak tahulah kena hantar kat mana. Memang tak apalah, dia bayar tinggi juga, kan, nak cover balik kos. Bukan senang nak basuh. Dan dia punya busuk, dia punya lekat dia. Jadi kotor sangat gambaran arak di dunia ini. Bukan hanya sekadar kotor itu saja. Perkataan-perkataan yang keluar daripada orang-orang yang minum arak ni kadang-kadang Masya Allah bodoh. Lepas tu berlaku pergaduhan. Berlaku benda-benda buruk sebab keluar tanpa kawalan akal, keluar perkataan-perkataan yang buruk, yang kotor. Itu yang berlaku dalam konteks arak di dunia. Tetapi di syurga la lagwun fiha wala ta'thim, kan, tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Dalam hal ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-lagwun berarti kebatilan, kata Ibnu Abbas. Adapun at-ta'sim berarti kedustaan. Jadi mereka tidak, orang yang minum arak di syurga tidak mencela, tidak pula berbuat dosa, kan. Jadi sedangkan di dunia, perbuatan itu dilakukan di dunia bersama dengan syaitan.
Lalu Allah membersihkan khamar akhirat tadi daripada pelbagai kotoran dan penyakit khamar ataupun arak di dunia. Sebagaimana yang telah disebut tadi, dengan demikian arak tersebut telah bersih daripada zat-zat yang memabukkan kepala, meningkan kepala, menimbulkan sakit perut serta menghilangkan kesedaran akal secara total. Kemudiannya Allah Ta'ala bagi tahu lagi, Allah tidak akan membekali mereka dengan ucapan-ucapan yang hampa daripada yang tak elok daripada manfaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'un maknun, dan mereka dikelilingi oleh anak-anak muda, yakni pelayan milik mereka, bentuknya bagaikan mutiara-mutiara yang tersimpan dengan baik. Tuan-tuan, bila sebut tentang pengaruh pembantu, ia adalah lambang kemegahan, kemewahan pada asalnya. Maksudnya secara umumnya kalau kita tengok di dunia. Tuan-tuan masih ingat dalam surah Al-Kahfi, kan? Suratul Kahfi mula ayat 33-1 macam tu, tuan-tuan akan tengok cerita pemilik dua kebun. Yang mana cerita pemilik dua kebun ni Allah Ta'ala bawa dua perbandingan hak kaya dengan yang kurang kaya. Hak kaya tu dia, orang kata masalahnya dia tidak beriman sebaiknya berbanding dengan rakannya. Tapi nak tengok cerita orang kaya tadi, orang yang kaya dan sombong tadi, dia antara yang dia sombongkan ialah tentang harta dia dan juga pengikutnya. Kan? Wa kana lahu thanun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru an aktsaru min kamala wa azzu nafara. Aku ni, dia kata pada kawan dia, aku ni lebih banyak harta dan juga lebih ramai pengikut. Dia pandang begitu. Kan? Kita ni duk main Facebook, orang boleh like 20 pun rasa bangga dah. Kan? Itu bukan pengikut setia yang sanggup berkorban itu dan ini bantu kita lagi. Like biasa je. Tapi tuan-tuan, kita tengok dalam syurga ini, orang-orang tadi dibantu ataupun orang kata dilayan kerana kebesaran atau kemuliaan mereka ini. Mereka dilayan, dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang muda yang mereka miliki, yang bentuknya bagaikan mutiara yang tersimpan dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk bagi tahu tentang pelayan-pelayan dan pengiring-pengiring mereka di syurga, seakan-akan mereka seperti mutiara yang halus dan tersimpan dalam keindahan keelokan. Ini cerita tentang apa? Pembantu-pembantu, pelayan-pelayan di syurga nanti yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang-orang yang mana dia ini beriman. Yang mungkin masa di dunia dia pula lah orang biasa-biasa je. Masa di dunia dia mungkin dia jadi pembantu pelayan orang, kan? Yang halal lah, bukan yang haram, kan? Bantu, kan? Saya ni driver, saya ni tolong ini, tolong ini. Kita kata itu di dunia. Tetapi kalaulah dia beriman nanti, Allah Ta'ala akan bagi dia kenikmatan, termasuklah pelayan-pelayan pula. Kalau di dunia dia duk layan orang, dia kena serve pada orang. Tiba-tiba Allah Ta'ala muliakan tuan-tuan sampai peringkat dia pula akan memiliki pelayan semasa di syurga nanti. Dan kemudian kita tengok kata Qurtubi, adalah budak-budak itu dikatakan asalnya anak-anak kepada orang-orang musyrik yang menjadi khadam bagi ahli syurga, dan dalam syurga tidak terdapat kepayahan dan tidak pula memerlukan perkhidmatan, akan tetapi diberitakan bahawa mereka sangat bersenang-senang. Wallahu a'lam. Adapun penduduk syurga, kita tengok pula yang tadi ni, ayat tadi. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun, dan sebahagian mereka dengan sebahagiannya datang berhadap-hadapan saling tanya-menanya, kan. Adapun penduduk syurga itu duduk berhadap-hadapan dengan sebahagian yang lain. Mereka bertanya-tanya hal ehwal masing-masing masa di dunia dulu dengan asyik memperkatakannya dan mengakui akan nikmat. Mereka kata, sesungguhnya kami dulu semasa berada di dunia bersama dengan keluarga rasa takut terhadap azab Allah. Maka Allah berikan kurniaan pada mereka, iaitu kehormatan, mendapat keampunan dan syurga, dan Allah melihara pula kami daripada siksaan neraka jahanam berupa angin yang amat panas membakar. Ini kalau kita tengok dalam wa aqbala ba'dhum ini cerita tentang bagaimana di syurga nanti. Jadi ahli syurga ni dia boleh senang lenang, boleh bersembang-sembang. Kan kita ni suka menyembang, kan? Ni berapa lama dah ni pakat terkurung ni.
Duk tunggu semalam kut-kut lah PM kata lepas dapat 2 dos ni boleh pergi makan kedai makan. Tengok-tengok Selangor baru fasa 1. Tak tahulah bila lagi kan. Tapi nak ceritanya kalau ayah-ayah lah, ibu-ibu rasa kurang kot. Ayah-ayah ni tak sabar-sabar dah nak pergi minum. Kan? Kadang-kadang minum tu, bukanlah minum tu dahaga, tapi nak boleh sembang-sembang. Sembang-sembang ni tanda apa ibu ayah sekalian? Dia tanda kita sedang bersenang-senang. Kan, bersenang-senang, boleh sembang-sembang, relax, kan, tenang, seronok kan sembang-sembang ni. Jadi di syurga nanti ahli-ahli syurga ni akan berhadap-hadapan, kan, boleh bersembang-sembang dan mereka bersembang-sembang tentang apa yang pernah berlaku semasa di dunia. Jadi untungnya lah sebab itu yang dibuat, maka mereka dapat kenikmatan di syurga. Kemudian disebut okey, satu golongan dia kata apa? Hak tadi yang dia kata inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Kata mereka sesungguhnya kami dulu semasa berada di kalangan ahli keluarga kami dulu, kami rasa takut, ataupun takut ini maksudnya yang digambarkan di sini ialah mereka takut terhadap azab Allah. Kan? Ketika kami di dunia masih berada di tengah-tengah keluarga, kami benar-benar dalam keadaan takut pada Tuhan kami, takut daripada azab dan juga hukumannya. Maka Allah memberikan kurniaan pada kami dan memelihara kami daripada azab neraka. Masya-Allah, kerana di dunia dulu mereka takut pada azab Allah, jadi mereka tak buat benda-benda yang boleh mendatangkan azab Allah, maka Allah Taala gantikan dengan apa, tuan-tuan? Gantikan dengan kenikmatan dalam syurga. Ini kelebihan mereka yang di dunia takutkan azab Allah. Jadi nak tengok macam mana orang yang takutkan azab Allah, antaranya kata ulama cuba tengok doa. Cuba tengok doa. Contohnya kalau kita buka surah Al-Furqan, ayat yang ke-63 dan ke atas tu cerita tentang ibadur Rahman. Jadi disebutlah ciri ibadur Rahman, wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Jadi ada ciri ibadur Rahman yang keempat di situ, iaitu mereka takutkan azab Allah. Bila mereka takut azab Allah, mereka minta agar Allah Ta'ala lindungi mereka daripada azab Allah. Jadi kita pun nak kena tengok juga doa kita minta tak jauh daripada azab Allah. Kan? Paling tidak kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mujurlah dia juga doa tu. Jadi terbukti kita pun takut juga dengan azab Allah. Jadi bila takut dengan azab Allah, maka kita berhati-hati daripada melakukan perkara yang boleh mendekatkan kita dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak kenal orang tu sebagai ulama kata apa? Tengok apa yang dia doa. Jadi itulah dia. Jadi kalau orang tu dia minta doa dunia aja, minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi ada orang yang dia minta dunia saja tapi dia tak dapat apa-apa di akhirat. Ada orang yang minta dunia minta akhirat dan dia minta agar diselamatkan daripada azab api neraka Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menyelamatkan dia dan menggantikan dia dengan mendapat kenikmatan di syurga. Adapun yang satu lagi pula, dia bersembang apa? Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Kan? Sesungguhnya kami dulu beribadah padanya, yakni berdoa kepadanya, maka dia pun memakbulkan doa kami serta memberikan apa yang menjadi permintaan kami. Sesungguhnya dialah yang melimpahi kebaikan lagi maha penyayang. Jadi Allah Ta'ala cerita bagaimana yang diminta juga ialah disebut bahawa kami dulu di dunia kan menyembah Allah, memohon kepadanya, lalu Allah perkenankan permintaan kami. Sesungguhnya Allah itulah Tuhan yang melimpah rahmat dan pengampunannya ke atas hamba-hambanya lagi pula penyayang. Jadi beribadah hanya pada Allah dan juga berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah Taala masukkan dalam
dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jom kita sambung lagi. Tuan Ibu ayah sekalian, jom kita tengok ayat yang ke-29 sampai 34 dulu. Fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun falyatu bihaditsin mislihi in kanu sadiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka berilah peringatan dengan sebab nikmat Tuhanmu wahai Muhammad, bukanlah engkau seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila. Ataupun mereka katakan dia seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan zaman menimpanya. Katakanlah tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu-nunggu pula bersama dengan kamu. Ataupun mereka diperintahkan oleh akal mereka untuk mengucapkan pendustaan ini, ataukah mereka kaum yang melampau batas, atau mereka mengatakan dia yakni Muhammad mereka rekakan, sebaliknya mereka tidak yakin. Maka hendaklah mereka datangkan kalimah yang semisal dengan Al-Quran itu sekiranya mereka orang-orang yang benar. Okey, kita tengok. Tuan-tuan ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana Allah Taala bersumpah bahawa siksaannya pasti menimpa kepada orang kafir. Dengan sebut pula keadaan golongan yang terima siksaan itu dan yang terselamat daripadanya. Maka di sini Allah Taala suruh Nabi SAW tetap dalam keadaan melaksanakan tugasannya. Apakah tugasan Nabi? Maka tugasan Nabi antaranya ialah memberi peringatan. Memberi peringatan kepada umat ini di mana baginda diutus. Maka berilah Allah Ta'ala suruh Nabi, berilah peringatan kepada mereka itu dengan pengajaran daripada ayat-ayat Quran dan nasihatlah mereka. Jangan hiraukan kata-kata kaumnya yang salah, yang tidak ada kebaikannya. Jadi kita tengok, sememangnya kita tahu bahawa Nabi SAW mendapat nikmat daripada Allah. Allah Ta'ala lah yang melantik Nabi. Allah Ta'ala bagi penghormatan sebagai Rasul. Hakikatnya Nabi itu Rasul, bukanlah tukang tenung ke, kan? Yang kerja dia ramalkan perkara-perkara yang gaib tanpa wahyu. Bukanlah Nabi itu seorang yang gila, sebagai yang didakwakan oleh orang kafir. Nabi juga bukan penyair, seperti yang orang-orang musyrikin tunggu-tunggu dan harapkan Nabi binasa oleh kecelakaan zaman, baru mereka rasa senang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini antara label-label yang pernah Nabi SAW kena. Kalau tuan-tuan ingat dalam surah Al-Qalam, antara tuduhan pada Nabi ni ahli sihir. Jadi ini antara contoh label-label pada Nabi. Nabi juga dianggap sebagai tukang tenung. Sedangkan tidak. Apa yang Nabi sebut termasuk benda akan datang ialah benda yang wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga dianggap sebagai orang gila. Kan? Contoh kalau kita kata dalam cerita Nabi SAW balik daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Kan? Orang kata Nabi gila. Ada ke pula pergi ke Masjidil Aqsa dalam tempoh sebahagian malam. Kan? Itu benda tak logik ya, tiba-tiba cerita naik ke langit pula. Jadi orang kata Nabi gila. Orang kata Nabi penyair kerana apa? Mereka tak boleh menandingi Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kalau kita tengok ayat Quran ni, di samping maknanya, petunjuk yang besar nilainya. Dari sudut fizikal, ataupun kita kata dari sudut perkataan-perkataan dalam Al-Quranul Karim itu sendiri pun, ia indah. Bukan kata dari sudut isi tersirat saja, yang tersurat tu pun dah cantik. Lepas tu kita baca tuan-tuan, contoh okey, kita tengok surah yang kita tengah baca, surah At-Tur ni, ayat-ayatnya hujung ni macam mana? Hujung-hujungnya ma'arid li sukun, kan? Majnun, kan? Manun, mutarabbisin, taghun. Kita baca surah Al-Qamar sebelum ni, kan? Ra belakang. Kan kita baca sebelum ni Al-Qamar, kan?
Ra belaka kat belakang. Masya Allah. Kalau kita tengok surah An-Nas, sin belaka kat belakang. Ini kita kata dari sudut zahirnya, bagaimana kalau kita buat syair, buat sajak, buat pantun, rima akhir ni benar penting. Sebab kalau rima akhir lari, dia tak jadi, tak sedap. Lagu tak sedap, syair tak sedap, pantun pun tak sedap. Kan? Kalau rima akhir tu, kalau istilah lu A ataupun AB. Kan? Kalau rima akhir tu ABCD, maksudnya ke laut lah tu. Kan? Tak jadilah tu. Jadi, bila Quran datang dengan kecantikan dan keindahannya, mereka gagal nak mengatasi Quran. Jadi mereka reka Nabi ni penyair. Kan? Banyak benda lah. Kan? Bukan itu saja, bahkan mereka kata juga Nabi SAW ini gila. Yang tadi gila kita sebut. Kalau kita tengok gila ni, bukan hanya kena pada Nabi. Dikenakan juga pada Nabi-Nabi yang lain. Contoh, Nabi Nuh alaihi salam antara orang yang juga pernah ditohmah sebagai orang gila. Kan? Bahkan dikaitkan dengan bagaimana isterinya pun bersekongkol dengan kaumnya. Tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala suruh Nabi teruskan. Orang kata tanggungjawab Nabi sebagai orang yang memberi peringatan, ketepikanlah apa yang didakwa oleh orang-orang tadi. Sama juga kita tuan-tuan, mungkin tanggungjawab kita. Kan? Ada orang yang mungkin tanggungjawab di pejabat, ada orang tanggungjawab di rumah, ada orang tanggungjawab di masjid, ada orang tanggungjawab dalam masyarakat. Yang tanggungjawab itu dia kena laksanakan. Kan? Contoh dalam konteks ini bagi peringatan. Dan kadang-kadang bila buat baik ni orang tak suka, orang mengata. Kan? Orang mengata buat baik ni. Kan? Orang tahu orang yang suka mengata kot kan. Tolong susun selipar, dia kata kita nak jadi siap masjid. Kan? Jumpa sampah kutip pun dia kata ni nak tanding jadi siap masjid lah. Tu sesi akan datang contoh lah kan. Jadi kalau nak kira orang kata ni tuan-tuan, pakai kita berhenti dengan ayat tu ya. Kan? Kalau nak kira orang kata. Sebab orang akan mengata, buat baik orang mengata, buat jahat orang kata. Ada orang kata apa? Saya ni buat baik orang mengata, buat jahat orang mengata. Baik buat jahat orang mengata, padanlah buat jahat. Dia kata tak padan. Kan? Lebih baik terus buat baik. Orang nak mengata apa itu nombor dua. Yang penting Allah tahu. Yang penting apa nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia menilai secara zahir. Allah Taala yang menilainya secara yang tersembunyi. Jadi jangan terpengaruh dengan kata-kata orang. Kalau kita tengok bagaimana Luqman nasihat anak dia kan. Selepas Luqman nasihat anak dia tentang solat, Luqman suruh anak dia buat laksanakan tugasan amar ma'ruf nahi munkar. Kan? Kemudian kata Luqman, fasbir ala ma asabak, kan? Fasbir ala ma asabak, dan bersabarlah apa yang akan menimpa kamu. Maka dengan arti kata lain, itulah jalan orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas kenabian. Amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, ajak orang buat baik, cegah orang buat benda munkar. Orang akan mengata, orang akan sakiti. Tetapi biarkanlah benda-benda tadi sekadar menjadi cabaran-cabaran, tetapi jangan hentikan tugasan dakwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi SAW tetap dalam beri peringatan. Berilah peringatan pada mereka dengan pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nasihatlah mereka, jangan hiraukan kata-kata kaumnya yang salah, yang tidak ada kebaikannya itu. Sesungguhnya Nabi SAW memang mendapat nikmat sebagai seorang Nabi, bukanlah sebagaimana yang mereka tohmah tadi. Disebut bahawa ketika mana ada golongan kaum Bani Abdiddar menyuarakan, tunggu sajalah oleh kamu akan kecelakaan zaman menimpa Nabi Muhammad. Kerana dia seorang penyair yang kata-katanya kuat sekali pengaruhnya, dan matilah dia nanti seperti matinya penyair-penyair yang lain, barulah kita senang hati. Ini antara kenyataan-kenyataan mereka yang mana menggambarkan betapa mereka sangat membenci Nabi SAW. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kata perkataan al-manun tadi kan,
Raibal manun tadi bermaksud kematian. Ini yang diharapkan oleh mereka-mereka yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami dah sesungguhnya kami bersabarnya atasnya hinggalah datang kematian padanya dan beristirahat dari kesibukan. Okey. Jadi mereka hanya akan tunggu, mereka nak tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kata mati ataupun mendapat kebinasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala ajar Nabi, katakan pada mereka, qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Jadi tak mengalah. Allah Subhanahu wa taala ajar Nabi, katakan pada mereka, katakanlah tunggulah, maka sungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu-nunggu pula bersama dengan kamu. Jadi dengan erti kata lain, Allah Ta'ala suruh Nabi kata tunggulah kematianku. Sesungguhnya aku juga menunggu kematian kamu. Bersama-sama kamu menunggu kematianku yang merupakan ketetapan Allah terhadap diriku dan terhadap kamu. Yang mana kelak akan kamu ketahui siapa yang mendapat kesudahan yang baik, lagi berjaya, dan siapa pula tidak mendapatnya di dunia dan di akhirat. Jadi macam-macam lah yang dibuat oleh mereka-mereka yang membenci Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam cerita yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW sedang solat, tiba-tiba tuan-tuan Abu Jahal cabar kawan-kawannya, siapa yang berani letak perut unta yang busuk di belakang Muhammad? Datanglah orang yang paling celaka di kalangan mereka, ambil perut unta yang busuk tadi dan letak belakang Nabi SAW. Perut unta busuk. Kita ni duk buat korban, duk dekat masjid ataupun kat mana-mana kan, biasa kadang-kadang orang tak ambil, malas dah nak cuci perut, makan mau, busuk. Jadi mereka letakkan perut unta belakang Nabi. Sampai Nabi berterusan sujud lama. Kata Allah, masa aku rasa hina sangat hari tu, aku tak mampu tolong Nabi. Ini zaman-zaman awal dakwah Nabi di Mekah. Sehingga datangnya Sayyidatina Fatimah bersihkan belakang Nabi. Nabi bangun, Nabi doa, Nabi sebut nama seorang yang menghina Nabi tadi. Yang mana kata Allah, masa aku menjadi saksi dalam kisah perang Badar Al-Kubra, nama-nama yang Nabi doa tadi mati belaka. Jadi pakat tunggu siapa mati dulu dan siapa yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu Allah Taala ajar Nabi, kata kat mereka ni, tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Okey, tunggu. Aku pun tunggu juga. Kita tengok nanti macam mana. Bahasa mudah kita lah. Itu bahasa kita hari ini. Kemudian kita tengok ayat yang ke-32 itu. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Adapun mereka diperintahkan oleh akal mereka untuk mengucapkan pendustaan ini, ataukah mereka ni orang yang melampau batasan? Okey. Sebaliknya, adakah mereka diperintahkan oleh akal mereka untuk mengatakan pendustaan yang berlawanan? Sesungguhnya seorang penyair bukanlah tukang tenung, juga bukan orang gila. Amatlah jauh perbezaan di antara rangkaian kata-katanya. Amat jauh perbezaan di antara rangkaian kata-katanya dan juga antara tukang tenung yang pandai meramal perkara gaib yang halnya itu menjadi hujah dan percayai bahawa jin itulah sebenarnya yang khabarkan padanya. Pendek kata, orang kafir Quraisy itu sebenarnya tidak berakal dan berfikiran sekiranya mengatakan pendustaan mereka yang berlawanan itu. Jadi tak samalah, kan? Mereka kata orang gila, tapi kata orang tukang tenung. Jadi benda itu berbeza. Kan? Jadi nampak sangat mereka ni ada masalah. Jadi akal mereka tak center lah. Akal mereka ada masalah sehingga kan mereka boleh dakwa Nabi SAW dengan berbagai level yang level tadi bertentangan, berbeza di antara satu sama lain. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun, atau mereka mengatakan dia yakni Nabi Muhammad mereka rekakan, sebaliknya mereka tidak yakin. Jadi adapun mereka menuduh iaitu Nabi SAW membuat rekaan Al-Quran yang dikatakan Al-Quran itu karangannya sendiri, sebaliknya kekufuran mereka itulah yang menghalang mereka daripada beriman untuk menunjukkan kedegilan dan kesombongan. Oleh sebab itu Allah Ta'ala cabar mereka supaya datangkanlah kata-kata ataupun kalimah dengan membuat karangan seumpama Quran yang sama bagus dalam susunan dan kebagusan karangannya sekiranya tuduhan mereka itu benar. Sudah pasti mereka tidak berdaya membuatnya dan cabaran ini sebenarnya merupakan celaan. Okey, jadi
mereka kata Nabi ni mereka-reka. Jadi bila mereka tuduh Nabi mereka-reka, walhal mereka tahu Nabi ni bukanlah orang yang boleh membaca dan menulis. Jadi Nabi nak tiru ke daripada pendeta-pendeta dahulu? Ataupun bagaimana? Jadi kalaulah mereka kata Nabi ni mereka-reka, seolah-olah macam mereka ke Quran tu benda mudah. Dah kamu pandai sangat, cuba reka tengok yang semisal dengan Al-Quran. Allah Ta'ala cabar mereka datangkan kata-kata ataupun kalimah dengan buat karangan seumpama Quran. Jadi ini satu cabaran Allah, dan cabaran ini sebenarnya adalah suatu celaan. Allah nak buat ini sebagai celaan. Jadi cabar ni bukan maksudnya suruh buat. Allah Ta'ala tahu mereka tak boleh buat. Tapi lebih daripada bentuk celaan. Pandai sangat try buat tengok. Bahasa kita kan. Bahasa kita hari ini. Jadi ini yang disebut, yang pastinya Allah Ta'ala bagi motivasi pada Nabi supaya terus memberi peringatan pada kaumnya. Walaupun kaumnya itu terus mengingkarinya. Okey, kita tengok. Ayat 35 dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun am lahum sullamun yastami'una fi falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Am lahul banatu wa lakumul banun am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataupun mereka itu yang menciptakan? Adakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Sebaliknya mereka tidak yakin. Adakah pada sisi mereka perbendaharaan Tuhanmu ataupun mereka yang berkuasa? Ataupun mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengar pada tangga itu perkara gaib? Maka hendaklah orang yang mendengar itu mendengar di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang jelas. Ataupun bagi Allah anak-anak perempuan dan bagi kamu anak lelaki. Ataupun kau minta upah kepada mereka sedangkan mereka dibebani dengan denda. Ataupun pada sisi mereka pengetahuan mengenai perkara yang gaib lalu mereka menuliskannya. Ataupun mereka ingin membuat tipu daya, maka orang-orang kafir itu merekalah yang kena tipu daya. Atau mereka punya Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Okey. Cabaran yang mengandungi ejekan dan juga celaan ini terus-menerus dilemparkan pada orang-orang kafir. Jadi ini lebih kepada tanya-tanya ni bukan satu soalan nak jawapan. Bukan perlukan jawapan tapi orang kata sebagai satu bentuk celaan. Contohlah macam kita sendiri pun kan. Hang reti ke buat benda ni? Reti tu bukan nak tanya jawapan dia kata ya ataupun tidak. Ada setengah-setengah macam begitu kan. Ada soalan yang kadang-kadang dibuat tu bukan bentuk perlukan jawapan tapi dalam bentuk celaan. Macam ni lah. Kan? Jadi cabaran yang mengandungi ejekan dan celaan itu terus-menerus dilemparkan pada orang kafir. Iaitu, adakah mereka akan wujud di dunia tanpa Tuhan yang menjadikan mereka? Atau mereka dapat menciptakan wujudnya diri sendiri? Sehingga berani pula mereka mengingkari wujudnya Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. So ini satu soalan yang menjadi sindiran. Disebut dalam sebuah hadis
daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'im daripada ayahnya. Hadis ni riwayat Bukhari ya. Cerita Nabi SAW baca ayat ni lah. Dikata bahawa aku pernah dengar Nabi SAW pernah baca surah At-Tur dalam salat maghrib, dan ketika sampai pada firman Allah am khuliqu min ghairi syai'in, sampailah am humul musaytirun kan, maka hampir saja hatiku terbang, kata Awi tadi. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut bahawa daripada Jubair bin Mut'im menjumpai Nabi SAW setelah peristiwa Badar, pada saat nak tebus tawanan perang. Pada saat itu dia sebagai orang musyrik kan. Jadi bila dia penghayatan ayat ini, dia semak dan juga hayati ayat inilah yang akhirnya mendorongnya masuk Islam. Cerita dia bagaimana dia masuk Islam. Okey. Kemudiannya, adakah mereka yang menciptakan langit dan bumi daripada jenis makhluk yang teragung itu dengan segala isinya seperti yang kelihatan ini? Tentu saja jawapannya, bukanlah mereka yang menciptakannya. Sebaliknya Allah yang menciptakan. Namun mereka tidak yakin akan kekuasaan dan keesaan Allah, manakan dapat makhluk itu terjadi tanpa pencipta, yakni Tuhan yang menjadikannya. Tentulah amat mustahil sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Kemudian Allah Ta'ala tanya lagi, adakah mereka memiliki perbendaharaan Allah, iaitu yang berupa hujan yang menjadi sumber rezeki dan kenabian yang menjadi rahmat yang dikurniakan Allah Ta'ala pada umat manusia? Atau adakah mereka pula yang berkuasa untuk membuat sesuka hati mereka sehingga terlepas tidak lagi di bawah pemerintahan dan juga perintah dan juga tegahan? Jadi mereka rasa hebat bagaimana? Atau adakah mereka mempunyai tangga sebagai alat naik ke langit untuk mendengar perkara-perkara gaib daripada tutur kata para malaikat dan wahyu Allah yang dibawanya sehingga mereka mengetahui bahawa mereka adalah di pihak yang benar? Kalau begitu, maka hendaklah orang-orang yang mendakwakan bahawa dirinya ada mendengarkan hujah-hujah yang benar itu mendatangkan dalil dan bukti sebagaimana dalil dan bukti yang dibawakan oleh Nabi SAW daripada Tuhannya. Maka cabaran ini sudah terang, mereka tidak berdaya untuk menyahut dan mengadakannya. Jadi perkara-perkara tadi, satu soalan-soalan, kita soalan-soalan yang mana sebenarnya dalam bentuk celaan. Tak perlukan jawapan, tetapi celaan. Okey, kita tengok lagi. Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat 39, am lahul banatu walakumul banun am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Ataupun bagi Allah anak-anak perempuan dan bagi kamu pula anak lelaki. Ataupun kamu minta upah kepada mereka sedangkan mereka dibebani dengan denda. Okay, di sini Allah Ta'ala cela lagi. Allah Ta'ala mencela tanggapan mereka yang keji terhadap Allah. Okay, kalau masih ingat dalam sesi lepas, kita sebut di antara tohmahan orang-orang musyrik, mereka menganggap malaikat itu anak perempuan Allah. Ini benda yang buruk lah. Yang pertama, confirm dah Allah orang kata tidak punya anak. Yang keduanya, yang mereka duk pandang mulia, mereka sabit dengan Allah. Hak mereka pandang hina, minta maaf. Tapi hak mulia mereka pandang untuk diri mereka. Contohlah, yang anak perempuan mereka pandang hina, mereka sabitkan dengan Allah. Padahal di sisi Allah, sama anak lelaki anak perempuan. Tapi hak lelaki mereka sabit dengan mereka. Maka ini satu benda yang zalim. Dah mengatakan Allah ada anak tu dah zalim dah. Tambah pula dengan mereka meletakkan suatu benda yang tidak adil tadi. Okey, kemudian Allah cela tanggapan mereka mengatakan, membangsakan para malaikat anak perempuan Allah, sedangkan mereka benci dan merasa terhina kalau dapat anak perempuan. Maka Allah Ta'ala mencaci, adakah patut kamu mengkhaskan untuk Allah anak perempuan padahal kamu benci mereka dan mengkhaskan untuk kamu anak lelaki? Tentulah ini tidak logik dan ayat ini mengisyaratkan bahawa yang sedemikian cara fikirnya tidak waras fikirannya. Dia tidak mungkin dapat mengikat ke arah alam malakut ini, kerajaan Allah yang maha besar, untuk mengetahui rahsia perkara-perkara gaib, apatah lagi mendengarkan firman Allah Ta'ala ya.
Mereka tidak mahu. Kemudiannya Allah Ta'ala majukan lagi pertanyaan kepada Rasulnya. Bahawa adakah engkau wahai Muhammad minta sebarang upah dalam menjalankan tugasan dakwah dan pengajaran hukum hakam agama pada mereka? Adakah disebabkan upah yang engkau minta dan denda yang engkau kenakan ke atas mereka lalu mereka menjadi teruk payah, maka mereka berat untuk menjadi pengikutmu dan tidak mahu memeluk Islam? Adakah sifat orang yang dibebani bayaran seperti ini dia menjadi orang yang pembenci, tak suka mendengar kata dan tidak mematuhi? Allah Ta'ala tahu jawapan tu pasti dan pasti tidak. Tapi Allah Ta'ala sengaja sebagai sindiran kepada orang musyrikin, kan? Awak Nabi ni minta duit ke hampa ke suruh ikut ajaran dia sampai kamu rasa terbeban nak taat pada Allah tinggalkan larangan dia? Contohnya begitu. Jadi pasti dan pasti tidak. Jadi sepatutnya mereka tidak memberatkan diri mereka untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian am indahumul ghaibu fahum yaktubun, ataupun pada sisi mereka pengetahuan mengenai perkara yang ghaib lalu mereka menuliskannya. Adakah mereka mempunyai ilmu ghaib? Orang musyrik ni sampai tahu pula apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW mengenai urusan akhirat dan perhimpunan di padang mahsyar itu perkara palsu dan batil. Mereka boleh kata demikian. Lalu mereka tuliskan dengan berpengetahuan dan berkeyakinan. Kata Qatadah, ayat ini menjadi jawapan kepada orang kafir yang mengatakan, oh Muhammad itu penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan zaman menipanya. Ayat tadilah. Yang bermakna, adakah orang kafir yang berkata begitu tahu bahawa Nabi Muhammad akan lebih dulu mati pada mereka sehingga mereka hukumnya demikian rupa. Macam mereka tahu pula siapa mati dulu. Last kita tengok tadi Abu Jahal dengan suku sakatnya yang mati dulu dalam kisah perang Badar. Jadi ini yang kita katakan bahawa mereka kononnya seolah-olah macam tahu benda gaib, padahal tidak. Kemudian kata Qatadah, ayat ini menjadi Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas pula, adakah mereka mempunyai Lauh Mahfuz yang mereka tulis di dalamnya dan dapat mengkhabarkan pada orang akan kandungannya? Jawapannya tak lain tak bukan, tidak benar. Pasti tidak. Tidak sama sekali. Kerana tak ada siapa pun tahu perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tengok lagi. Am yuriduna kaida fallazina kafaruhumul makidun am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun. Ataupun mereka ingin membuat tipu daya, maka orang-orang kafir itu merekalah yang kena tipu daya. Ataupun mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha suci Allah daripada apa yang mereka tuturkan. Yakni orang-orang kafir yang berdosa itu nak membuat pakatan jahat terhadap Nabi SAW. Dimaksudkan semasa mereka rancang di Darun Nadwah. Ni yang kita nak sambut Ma'al Hijrah ni, biasanya akan kita ungkapkanlah nostalgia cerita hijrah. Walaupun kita tahu hijrah berlaku pada bulan Rabiul Awal, tapi biasa sangat bila Ma'al Hijrah orang akan sebut tentang kisah hijrah Nabi SAW. Dan kita tahu bahawa bagaimana pakatan musyrikin di Darun Nadwah. Mereka rancang nak bunuh Nabi SAW. Kan? Maka mereka yang menyangkal kerusakan Nabi SAW itulah yang bakal menerima balasan disebabkan tipu daya mereka. Dan Allah Ta'ala selamatkan Nabi. Mereka buat plan, kan? Kumpulkan orang-orang pahlawan-pahlawan yang paling hebat di kalangan mereka. Sebab kalau hantar seorang, nanti payah. Sebab orang-orang Arab zaman tu, dia sifat orang kata kabilah ni kuat. Contohnya kalau mereka bunuh Nabi SAW, maka orang yang bunuh tu pasti akan dicari, dibantai habis-habisan kalau dia seorang. Jadi plannya kumpulkan yang gagah-gagah, yang hebat-hebat. Bila mereka ramai-ramai bunuh Nabi, mustahil lah kabilah yang biasa ataupun nyokong Nabi ni akan tuntut bela sebab ramai. Jadi mereka plan yang pergi rumah Nabi SAW nak bunuh Nabi. Tapi itulah kita kata mereka merancang, Allah Ta'ala juga merancang, Allah Ta'ala sebaik-baik perancang. Jadi mereka buat, akhirnya Allah Ta'ala selamatkan Nabi SAW. Bila mereka datang, mereka tak dapat tangkap Nabi, nak bunuh Nabi. Dalam cerita yang begitu masyhur, Nabi baca apa? Doa,
waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ni doa yang sebahagian kita dah baca ni kan. Ada orang kata ustaz ni doa Rablaq. Saya pun tak faham lah kenapa dia kata doa Rablaq. Rupa-rupanya ada orang dia nak lepas Rablaq baca ayat ni. Tak tahulah. Kalau tuan-tuan nak buat juga merentah negeri kan, kena saman, jangan salahkan saya lah. Ada orang baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dia kata nak lepas Rablaq. Wallahu a'lam kan. Makcik-makcik dulu saya pernah dalam satu kelas Quran, dia kata ustaz ini doa custom. Saya tak faham ni doa custom. Rupa-rupanya makcik-makcik ni mungkin dia rajin shopping kan. Shopping tempat-tempat tertentu ni yang nak lepas custom, dia baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi wallahu a'lam, dia kata kena tanggung sendirilah. Okey. Jadi balik pada cerita tadi, orang kafir masa itu mereka merancang nak buat tipu daya, mereka nak bunuh Nabi SAW. Mereka rancang itu dan ini, tapi akhirnya mereka lah yang terkena balik tipu daya tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencela mereka, iaitu adakah mereka mempunyai Tuhan pencipta lagi pemberi rezeki yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka menumpukan permintaan kepada Tuhan tersebut semasa dalam kesempitan dan kesusahan untuk lepaskan diri daripada bahaya dan siksaan. Jadi tak mungkin mereka mempunyai Tuhan yang lain daripada Allah. Maha suci Allah daripada disekutukan dengan patung-patung dan berhala-berhala yang mereka sembah. Okey. Dalam tafsir jalan lain dinyatakan bahawa pertanyaan ataupun istifham dengan lafaz am telah disebutkan berulang kali di sini ayat dalam 15 tempat yang mengandungi erti cacian, celaan dan bantahan pada orang-orang yang kufur. Jadi kalau kita tengok istifham ni, kita kata soalan dalam bentuk soalan, ayat istifham ni dalam yang dimulakan dengan perkataan am. So ada apa? Ada 15 tempat. Jadi semua am-am tadi tu sebenarnya walaupun dia macam soalan, tapi soalan itu lebih kepada bentuk cacian ataupun celaan ataupun bantahan. Dia bukanlah soalan yang perlukan jawapan. Yang kita tanya nak kena jawab itu dan ini. Tidak. Tapi dia lebih kepada celaan dan juga cercaan. Okey, itu sampai pada ayat yang ke-43. Kalau ikut dalam tafsir Kasir ni dia kumpulan ayat sebenarnya 44 hingga 49. Jadi panjang pula. Jadi saya nak berhenti takat tu dulu insya-Allah. Berhenti ayat 43. Nanti kita akan sambung ayat 44 dan seterusnya. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang tu kita akan habiskan surah At-Tur. Kita akan sambung dengan surah Az-Zariyat. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam pertemuan akan datang. Cukup sekadar itu dulu hari ini insyaAllah. Asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Yang baik daripada Allah, yang buruk, yang lemah, yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedudunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan disandarkan ke atas insan yang dhaif lagi hina ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Allahumma inna ta'wil waj'alna minal ulama'is salihin. Na'udzu bika minal baras wal junun wal judam min sayyi'il asqam. Amin. Billahi ta'ala min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Tuan-tuan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah.